Salam sejahtera, anda bersama saya Nina Rozman dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan penciptaan peluang pekerjaan di ekonomi Amerika Syarikat perlahan pada Oktober. Mengesahkan jangkaan berterusan untuk penurunan dan mungkin mengurangkan tekanan ke atas Rizab Persekutuan dalam usahanya untuk mengawal inflasi. Gaji bukan pertanian non-farm payroll meningkat sebanyak 150,000 untuk bulan itu berdasarkan laporan US Bureau of Labor Statistics berbanding jangkaan konsensus Dow Jones untuk peningkatan sebanyak 170,000. Kadar pengangguran meningkat kepada 3.9%, berlawanan dengan jangkaan bahawa ia akan kekal stabil pada 3.8%. Pekerjaan seperti yang diukur dalam tinjauan isi rumah yang digunakan untuk mengira kadar pengangguran menunjukkan penurunan sebanyak 348,000 pekerja, sementara itu jumlah orang yang menganggur meningkat sebanyak 146,000 dan kadar pengangguran yang lebih merangkumi yang termasuk pekerja yang tidak bermotivasi tinggi dan mereka yang memegang jawatan separuh masa atas alasan ekonomi meningkat kepada 7.2%. Peningkatan sebanyak 0.2% dan sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut mengenai unjuran terkini kadar faedah dan juga ringgit. Kita mempersilakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid merupakan Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad. Doktor, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Untuk hari pertama minggu ini, hari Isnin, bagaimana data non-farm payroll US dan hasil perbendaharaan Amerika Syarikat boleh mempengaruhi dasar moneteri di Amerika Syarikat? Apa impak yang mungkin dirasai oleh Malaysia sendiri? Okey, data berkenaan pasal pekerjaan di Amerika Syarikat merupakan data yang sangat-sangat penting kerana mandat Riset Persekutuan Amerika Syarikat ada dua. Salah satunya adalah dipanggil maximum employment ataupun mencipta pekerjaan secara semaksimum yang mungkin lah. Dan data yang terkini menunjukkan trend penciptaan pekerjaan dalam pasaran buruh di Amerika Syarikat sudah pun berperlahan. Dan ini memberi isyarat bahawa terdapat keperluan untuk pihak Rizab Persekutuan Amerika Syarikat untuk beralih arah dari segi fokusnya daripada inflasi kepada bagaimana mereka menyokong dalam proses pertumbuhan ekonomi tersebut. Dan data ini kalau kita cerakinkan lagi, selain daripada non-farm payroll, data pengangguran juga meningkat ke paras 3.9% pada bulan Oktober yang lalu. Dan saya suka satu lagi data yang saya kerap kata tu rujuk adalah data berkenaan dengan quit rate ataupun pemberhentian kerja secara sukarela. Kerana data ini menunjukkan keyakinan di kalangan para pekerja di Amerika Syarikat. Kalau katakanlah quit rate itu meningkat, maksudnya mereka mempunyai keyakinan yang tinggi untuk mendapat pekerjaan baru. Dan data terkini menunjukkan bahawa quit rate ini telah pun merosot ke paras 2.3% pada bulan September yang lalu setelah mencapai paras tertinggi tahun lalu iaitu 3% pada bulan April 2022. Jadi daripada 3% ke paras 2.3% itu menunjukkan bahawa confidence level di dalam pasaran buruh ni di kalangan para pekerja lah semakin merosot. Ini maksudnya mereka sangat berjaga-jaga dalam untuk orang kata tu bertukar kerja lah. Dan ini saya rasa sebagai suatu forward looking indicators lah, yang mana seperti saya katakan tadi, mandat Riset Persekutuan Amerika Syarikat ada dua. Satu, maximum employment, satu lagi price stability yang berkait rapat dengan inflasi. Jadi mungkin data yang terkini ini akan menunjukkan bahawa terdapatnya peralihan arah dari segi fokus oleh pihak Riset Persekutuan daripada inflasi kepada bagaimana mereka mahu menguruskan pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat pada tahun hadapan yang paling penting lah. Baik, seperti yang Doktor kongsikan, data ini bukanlah data terpenting namun ia merupakan antara indikator ekonomi ataupun pergerakan ekonomi Amerika Syarikat semasa yang boleh kita beri perhatian. Doktor, kalau kita nak bercakap pula mengenai kadar faedah, ada kemungkinan tak kadar faedah di Malaysia akan diturunkan pada tahun hadapan 2024 untuk merangsang perbelanjaan domestik terutamanya? Kemungkinan tu sememangnya ada, Nina, kerana kita melihat Malaysia ni sebuah negara yang sangat terbuka dari sudut perdagangan, dari sudut pelaburan, dan data terkini pun kita lihat ekspor negara masih lagi mencatatkan penguncupan. Justru kemungkinan untuk pihak bank negara untuk orang kata tu mengurangkan kadar faedah itu memang ada. Dan kita lihat beberapa negara pun telah pun mengurangkan kadar faedah mereka seperti di China dan beberapa negara di Latin America lah, seperti di Brazil, di Chile telah pun mengurangkan kadar faedah mereka. Dan unjuran yang dibuat oleh pihak Riset Persekutuan pada September yang lalu menunjukkan bahawa terdapat orang kata tu inclination ataupun kecenderungan untuk mengurangkan kadar faedah mereka pada tahun 2024. Jadi
kalau nak kata adakah Bank Negara akan mengurangkan kadar faedah ataupun OPR, kemungkinan itu semuanya ada, dan pihak Bank Negara pun telah pun orang kata tu menaikkan kadar faedah sebanyak 125 mata asas ya, daripada 1.75% kepada 3%. So maksudnya apa? Maksudnya ruang dasar ataupun policy space oleh pihak Bank Negara telah pun wujud, dan ini memberikan suatu flexibility bagi pihak Bank Negara untuk merangka dasar ataupun merangka strategi bagaimana dasar moneter ini akan memainkan peranan yang penting untuk membantu dalam merancangkan ekonomi negara pada tahun 2024 ini. Jadi secara ringkasnya, kemungkinan untuk OPR untuk diturunkan tu sebenarnya ada ni, Nina. Bukan saja OPR yang menjadi iaitu topik hangat, ringgit juga, di mana kalau kita bercakap mengenai soal ringgit, ada yang berpandangan wajar untuk OPR dinaikkan untuk pulih kembali ringgit ni, tapi BNM ambil keputusan kekalkan 3%. Adakah kita akan saksikan pemulihan ringgit sekurangnya pada suku terakhir tahun ini? Hari ini pun saya tengok ringgit telah pun bergerak pada paras RM4.68 ya, Nina. Jadi ini menunjukkan bahawa jelas terbukti faktor yang banyak memberi kesan kepada pergerakan nilai mata wang ringgit pada peringkat orang kata tu short term ni adalah disebabkan Reserve Persekutuan Amerika Syarikat, dan bukannya bagaimana Bank Negara mentadbir OPR tersebut, kerana OPR ni sebenarnya adalah dasar yang sepatutnya memberi penekanan terhadap faktor ekonomi domestik lah. Jadi di sini perkaitan, kalau sebelum ni ada yang mengatakan bahawa OPR patut dinaikkan untuk meningkatkan nilai mata wang ringgit. Jadi data Amerika Syarikat yang minggu lalu jelas menunjukkan bahawa ringgit ni banyak dipengaruhi oleh faktor luaran, dan saya kira kemungkinan untuk OPR itu dinaikkan tu rasanya tidaklah. Pertama, kita dah lihat inflasi negara telah pun merosot, dan seperti saya katakan tadi, tanda-tanda bahawa ekonomi negara kita terjejas akibat daripada faktor ekonomi luaran telah pun mula jelas kelihatan. Justru sebarang bentuk orang kata tu keputusan OPR ni perlulah berdasarkan bagaimana ianya untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Baik, adakah kelemahan ringgit ketika ini boleh dikatakan bukan eksklusif kepada Malaysia saja, Doktor? Benar, Nina. Sebenarnya dia agak sistemik. Maksudnya bukanlah kita sahaja, kerana kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat tu berlaku dalam keadaan yang agresif, dan kebimbangan yang kini adalah adakah dasar monetary di Amerika Syarikat tu akan kekal apa yang dikatakan sebagai restriktif atau sebaliknya. Tapi data minggu lalu tu jelas menunjukkan, dan sebelum itu FOMC juga apabila Jerome Powell membuat kenyataan menunjukkan terdapat orang kata tu sedikit kebimbangan bagaimana mereka mentadbir dasar monetary ni. Jadi faktor US ni ataupun faktor Amerika Syarikat ni dijangka akan masih lagi menjadi faktor utama, tetapi dalam kerangka atau dalam konteks bagaimana ringgit akan pulih pada masa akan datang. Banyak yang telah dikongsikan oleh Doktor kalau kita lihat dengan krisis geopolitik ketika ini, iaitu ketegangan di Timur Tengah. Adakah kita boleh jangka dasar fiskal dan monetary Amerika Syarikat akan lebih berhati-hati? Saya lihat perkara ini banyak bergantung kepada bagaimana ia akan menjejaskan prospek pertumbuhan ekonomi lah. Kalau IMF baru-baru ini telah pun orang kata tu menyemak semula pertumbuhan ekonomi global kepada 2.9%, itu menunjukkan bahawa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ni berada pada jajaran yang kita panggil sebagai underperforms lah, kerana peringkat ataupun trajectory 2.9% ni sebenarnya di bawah orang kata tu norma pertumbuhan ekonomi global, kerana long term average bagi pertumbuhan ekonomi global ada pada kadar sekitar 3.3%. Jadi kemungkinan untuk dasar monetary itu dan juga dasar fiskal akan membantu dalam menyokong pertumbuhan ekonomi mereka sememangnya akan mungkin boleh berlaku lah. Dan pihak Amerika Syarikat ataupun Reserve Persekutuan Amerika Syarikat pun telah pun menaikkan kadar faedah mereka dalam keadaan yang agak agresif, dan sekali lagi saya nampak ini juga membuka ruang kepada ruang dasar kepada pihak Federal Reserve Amerika Syarikat. Baik, banyak yang telah dikongsikan oleh Dr. Afzal Nizam tadi mengenai pergerakan dan prestasi Amerika Syarikat, ekonomi Amerika Syarikat, ringgit, OPR, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, merupakan Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad.